الصلاة والسلام عليك يا رسول الله عليك يا حبيب الله عليك يا نبي الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ربنا زدنا علما وارزقنا فهما، آمين. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، وكما قال صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah yang saya hormati para jemaah muslimin dan muslimat rahimakumullah, mudah-mudahan sihat walafiat. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia, taufik dan hidayah daripada Allah. Allah Subhanahu wa taala menjemput kita datang ke rumahnya, sama-sama mengimarahkan rumah Allah. Moga-moga kehadiran kita ini juga diberkati, diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan moga-moga tahun baru ini tahun yang banyak memberi impak besarlah kepada kita semua, insya-Allah. Tahun baru Islam. Jadi bila sebut tahun baru Islam, maknanya kita kena berbangga dengan tahun baru itu, kerana dia kait dengan agama kita semua. Dan orang Islam kena ambil berat tentang tarikh-tarikh Islam, sejarah-sejarah Islam, dan kenalah rasa bangga. Jangan malu nak berbangga dengan tahun baru kita, tahun baru Islam. Para jemaah yang saya hormati, cuma kisah di sebalik bagaimana termulanya sebutan hijrah ni, ataupun macam mana kita kira tahun baru hijrah tu. Jadi peristiwanya bermula dengan seorang sahabat Nabi SAW. Dia menulis surat hantar kepada Sayyidina Umar. Masa itu Sayyidina Umar jadi khalifah. Dalam surat tu dia tak tulis tarikh, dia tulis surat yang tidak bertarikh. Bila sampai pada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, dia tengok benda ni, dia ambil berat, dia rasa benda ni tak boleh jadi, kena selesaikan. Mana boleh surat tak ada tarikh? Maksudnya tak ada tarikh Islam. Tarikh dari segi tahun Masihi tu dah ada dah, tapi tahun Islam tak ada. Masa tu tak ada lagi guna pakai hijrah ke, bukan, tak ada lagi. Maka Sayyidina Umar lah yang membuat perbincangan sesama sahabat yang lain, bagaimana kita nak meletakkan tahun dalam Islam. Jadi macam-macam pandangan. Ada kata kita kira tahun pertama itu adalah tahun kelahiran Nabi. Ada yang kata tahun yang kewafatan Nabi. Ada kata tahun yang Nabi terima wahyu. Lah sekali Sayyidina Umar terima pandangan yang mengatakan kita jadikan tahun yang satu, tahun pertama itu tahun yang Nabi berhijrah. Sepakat semua setuju, maka bermulalah tahun pertama dalam Islam adalah tahun yang berlakunya peristiwa hijrah. Nah, itu yang pertama. Maknanya kita letak tahun pertama tu, tahun yang berlakunya peristiwa tahun itu, tahun hijrah Nabi daripada Mekah ke Madinah. Cuma para jemaah yang saya hormati, Nabi SAW berhijrah bukan bulan Muharram.
Sekarang ni kan awal Muharram kan. Bukan bulan Muharram Nabi berhijrah. Tapi Nabi berhijrah bila? Maka datanglah perbincangan sahabat yang seterusnya. Nak letak bulan 1 dalam tahun Islam, bulan berapa? Orang Arab dia dah guna pakai bulan dah. Sebab orang Arab dulu dia tak kira pakai kiraan matahari, dia pakai kiraan bulan. Dah ada dah. Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil, semua dah ada dah tu. Nama-nama bulan tu dah ada. Tahun tak ada. Dan tak ada pula kata bulan 1, bulan 2, bulan 3, tak ada. Dia sebut nama bulan terus. Sekarang ni dalam tahun Islam tu dah ada tahun pertama, tapi nak start nombor bulan 1 tu bulan berapa? Itu yang bincang lagi sahabat. Maka ada yang kata letaklah bulan Rabiul Awal, sebab Nabi berhijrah bulan Rabiul Awal. Nabi masuk ke Madinah bulan Rabiul Awal. Ada yang kata bulan Ramadan. Ada yang kata pendapat bulan-bulan yang lain. Maka Sayyidina Umar menerima pandangan yang mengatakan bulan Muharram. Macam mana dia tiba-tiba terima bulan Muharram? Kerana bulan Muharram itu pun ada kait dengan hijrah Nabi. Iaitu Nabi sudah berazam, bertekad untuk berhijrah bulan Muharram. Cuma tak berhijrah lagi, tak keluar rumah lagi. Niat dah ada, dah pasang niat dah. Bulan Muharram nak keluar. Cuma Allah tak izinkan lagi, bulan Safar baru keluar rumah. Jadi bulan hijrah Nabi tu, walaupun Muharram ni tak ada kena mengena dengan hijrah Nabi keluar rumah, tapi dia ada kena mengena dengan niat Nabi nak keluar berhijrah. Maka oleh tu dia ada kait dengan kita juga hari ini. Kita semua yang hadir pada malam ini juga ada kait dengan kita, iaitu kita kena pasang niat. Bagaimana Nabi pasang niat untuk berhijrah keluar dari Mekah ke Madinah, kita pun kena pasang niat nak jadi baik tahun ini. Nak jadi hamba Allah yang taat, jadilah hamba Allah yang rajin beribadat. Niat dah pasanglah niat dulu. Sebab tu ada istilah azam baru. Orang tanya azam baru, azam baru. Jangan azam saja. Azam dan tekad untuk buat azam tersebut. Kita semua kena ada azam, pasang niat. Jadi niat benda yang baik, insya-Allah Allah akan mudahkan untuk buat. Tapi kalau tak ada niat dan azam, memang tak jadi apalah. Sebagaimana Nabi berazam untuk keluar daripada Mekah tu bulan Muharram, maka terjadilah peristiwa hijrah itu bulan Safar. Yang tu dah jadinya tahun pertama hijrah dan peristiwa bulan Muharram dalam tahun Islam. Jangan kata dia tak ada kena mengenai hijrah, ada, tapi tak berlaku peristiwa hijrah. Jadi peristiwa hijrah berlaku bulan berapa? Bulan Safar yang saya sebut tadi. Bulan Safar bulan bulan Safar bulan kedua. Ada juga yang laju keempat kan. Kan kita sebut Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir. Tu ada umat nasyid kan. Cara nak ingat bulan Islam lah, sebab kita banyak tak ingat. Bulan Masih semua ingat. Bulan hijrah Islam ni ramai orang salah susun, confuse. Bulan tu ke bulan ni ke dulu? Tu yang jadi je. Jadi kita jangan lupa, kena ingat. Nabi SAW bertolak daripada rumah Nabi pada 27 Safar. 27 Safar, Nabi keluar dari rumah. Yang malam tu ada peristiwa juga yang kait dengan Nabi, ialah rumah Nabi dikepung oleh orang-orang kafir Quraisy nak bunuh Nabi. Semua sepakat nak bunuh Nabi. 100 orang berkumpul di hadapan rumah Nabi. Tapi Allah tak izin, sebab Allah yang berkuasa. Nabi keluar senang lenang je, tak ada masalah apa pun. Ada dua riwayat kata mereka itu ditidurkan oleh Allah. Ada yang kata mereka tak tidur tapi tak nampak Nabi. Sedar Nabi lalu keluar jalan depan mereka. Dua-dua ada riwayat. Namun begitu, kita tak kisahlah macam mana pun, Nabi keluar dengan selamat daripada rumah Nabi. Dan Nabi bertemu dengan Sayyidina Abu Bakar. Bersama dengan Sayyidina Abu Bakar, keluar terus pergi ke Gua Sur. Daripada sini ada satu pengajaran, iaitu bila kita nak pergi mana-mana, cari kawan. Bila nak buat benda baik, jangan pergi seorang-seorang. Ajak kawan supaya dia juga dapat kebaikan dan ada untung bila berkawan. Bila ada teman ketika bersafar. Ya, sunnahnya carilah kawan sekurang-kurangnya seorang. Berdua. Pergi mana-mana tempat pun tak kisahlah. Yang penting ada kawan bersama dengan kita. Jangan pergi berseorangan. Kerana bila kita berseorangan, dikhawatiri teman kita adalah syaitan. Macam istilah
domba yang bersendirian, serigala suka dekat dia kan. Senang terkam serigala. Serigala senang terkam domba yang bersendirian. Domba tu berpula. Domba tu kambing lah. Kambing yang duduk sekor-sekor dia, serigala suka. Tapi kalau kambing duduk banyak-banyak, rapat-rapat, yang tu susah sikit nak terkam. Maksudnya bila kita suka seorang-seorang, bahaya. Jangan suka-suka sangat duduk seorang-seorang. Ada masa, kena duduk seorang-seorang. Bila? Bila kita nak menyelamatkan diri daripada terbuat dosa. Contoh kalau start bersembang kan, cakap benda bukan, lebih baik duduk seorang-seorang. Sebab bila duduk berdua, kalau bersembang cakap benda tak elok, baik duduk seorang-seorang, betul tak? Itu kalau diri kita jenis macam tu. Tapi kalau kita memang bersembang benda baik je, eloklah bersembang, eloklah berkawan. Para jemaah yang saya hormati, sambung lagi. Nabi SAW bawa bersama dengan Sayyidina Abu Bakar pergi ke Gua Sur, duduk 3 malam kat situ. Kalau ikut dalam kitab Rahiqul Makhtum yang disusun oleh Syekh Safir Rahman Al-Mubarakfuri, dalam kitab beliau kata malam yang Nabi masuk ke Gua Sur tu adalah malam Jumaat. Kan Nabi keluar rumah tu malam Jumaat. Jumaat, Sabtu, Ahad, duduk 3 malam dalam Gua Sur. Bila berada dalam Gua Sur 3 malam, baru lepas tu keluar daripada Gua Sur. Cuma Gua Sur kita kena tahu dia tu naik lagi curam daripada naik Gua Hira. Gua Hira senang je nak naik walaupun susah berbanding Gua Sur. Kalau tak percaya naik Gua Hira dulu. Kalau boleh naik saya cabar ni. Saya cabar sebab saya dah naik. Memang penat. Penat betul-betul penat. Orang yang tenaga macam saya pun memang tak larat nak naik atas. Tapi saya naik juga sampai ujung. Sampai masuk dalam gua lah. Sebab gua tu dia curam, menegak. Dia bukan dia mendatar macam gua kita. Bukan macam tempat-tempat kita punya gunung. Tetapi Gua Hira dengan Gua Sur tu lagi susah nak naik. Ada batu-batu besar, dia tak ada pokok-pokok, tak ada. Dan Nabi SAW dalam kitab Rahiqul Makhtum cerita, Nabi SAW naik bukit tu, bukan naik macam kita naik bukit. Nabi menjengket. Menjengket tu tujuannya agar tak nampak kesan tapak kaki. Bahkan ada riwayat juga yang lain mengatakan Nabi tidak berkasut naik ke atas pergi Gua Sur. Bayangkan, tanah berbatu, tak pakai kasut. Nabi naik masuk Gua Sur. Ini pengorbanan nak hijrah. Memang Nabi kalau kita terkenang hijrah tu bukan seronok-seronok, susah payah banyak. Dan bila Nabi SAW sampai ke depan Gua Sur, sampai depan Gua Sur tu, Sayyidina Abu Bakar offer diri dia masuk dulu dalam gua. Wahai Muhammad, wahai Rasulullah, tuan tunggu dulu kat luar biar saya masuk dalam dulu. Saya nak tengok dulu apa-apa jadi kat dalam ni, apa ada. Sayyidina Abu Bakar masuk dulu. Dia tengok apa yang dalam gua tu, dia pun bersihkan, dia tolak pakai kaki dia. Dan dia nampak ada lubang, satu lubang tu ditutup dengan kain. Ada lagi 2 lubang tak boleh ditutup sebab tak cukup kain. Jadi ditutup pakai apa? Ditutup pakai kaki dia. Maka dia dah selesai masuk, dia pun panggil Nabi, wahai Muhammad, wahai Rasulullah, masuklah. Maka Nabi SAW pun masuk. Nabi, ini antara sahabat kamcing bolehlah macam ni Nabi baring, letak kepala di atas riba Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ini kawan kamcing bolehlah buat macam ni Kadang orang lelaki tidur atas peha lelaki ni pelik tau. Lelaki tidur atas peha lelaki. Tak pelik sebenarnya kalau kita dah baik mesra. Kalau kita memang dah mesra, sama-sama kenalan kita. Ada biasa kan budak-budak duduk asrama, duduk rapat mesra, duduk bersandar-sandar lelaki walaupun sama lelaki. Tak pelik apa pun. Cuma sekarang ni ada pahaman yang tak betul tu. Bila tengok lelaki berdua dengan lelaki, terus pandang serong. Ini cerita sahabat rapat Maka Nabi baring, letak kepala di atas peha sahabat Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Nabi pun tidur. Tengah-tengah tidur tu, kaki Sayyidina Abu Bakar telah dipatuk ular. Kaki Sayyidina Abu Bakar, sebabkan kaki dia tutup lubang, kaki dia kena patuk ular. Tapi walaupun kaki dia dipatuk ular, dia tak bergerak sikit habuk pun. Sebab tak nak bagi Nabi SAW terjaga. Ini sahabat baik ni. Betul-betul jaga kawan, tak nak bagi tidur, tak nak bagi jaga. Biar dia sakit, yang penting Nabi tak bangun tidur. Namun apakan daya, sakit yang bersangatan telah mengalirlah air mata lalu menitik kena muka Nabi SAW. Maka Nabi pun terjaga. Lalu Nabi bertanya pada Abu Bakar, "Ma laki ya Abu Bakrin?" Kenapa ni? Kenapa ni? Tiba-tiba menangis ni, keluar air mata, kenapa? Barulah dia jawab, "Ludirtu fidaka abi wa ummi."
Kata Sayyidina Abu Bakar, aku telah disengat. Aku telah disengat. Maka Nabi baru jaga, Nabi, ni mukjizat Nabi. Nabi tunjuk. Nabi ludah pada kaki Sayyidina Abu Bakar, terus sembuh. Jadi 3 malam duduk dalam tu, baru Nabi SAW dengan Abu Bakar keluar daripada Gua Sur, terus menuju ke arah Madinah. Ini nak cerita tari-tari tu supaya kita tahu sirah. 1 Rabiul Awal baru bertolak terus menuju ke Quba. Perjalanan lebih makan masa 8 hari. Sebab naik unta. Bukan naik kuda Kuda memang boleh cepat lagi pada tu. Sebab kan naik kenderaan yang bukan kuda, maka perjalanan naik daripada Gua Sur nak ke Madinah 8 hari. Sekarang mana 8 hari? Jam je, berapa jam je. Mekah ke Madinah pakai jam je, mana ada pakai hari. Dulu Nabi 8 hari nak sampai ke Quba. Bukan sampai ke Madinah, Quba baru. Bila sampai ke Quba 8 Rabiul Awal, maka Nabi SAW tinggal di situ dan Nabi bina masjid yang pertama dalam Islam, iaitu Masjid Quba. Dan sunnahnya kalau kita pergi ke sana, eloklah kita sembahyang sunat di Masjid Quba. Siapa pergi umrah, pergi haji, pergilah Masjid Quba. Masjid pertama Islam selepas Nabi berhijrah. Sembahyang sunat. Dan kalau boleh posisi masjid tu kita nak sembahyang betul-betul di tengah sana. Masjid tu dah besar, dibesarkan. Tengok asal binaan dia dulu. Cuma nak tahu asal binaan, yang mahir-mahir je lah tahu. Boleh tanya mutawif. Mana kawasan yang asal masjid, situ kita sembahyang. Masjid tu dah dibesarkan asal bukan besar begitu. Kemudian selepas duduk 4 hari, 12 Rabiul Awal, baru Nabi SAW masuk ke Bandar Yathrib. Masa tu tak ada lagi Madinah yang kita tengok hari ni. Dan ketika Nabi naik tu, Nabi naik kenderaan Nabi tadi, unta tadi. Unta tu berjalan. Maka sahabat-sahabat yang memang dah tinggal di Madinah, tu yang kita biasa dengar tu, lagu tu kan. Tala'al badru alaina. Sambung sendiri. Jadi Nabi SAW dinanti-nanti oleh sahabat-sahabat Ansar. Mana Nabi, mana Nabi. Semua duduk tengok, ada panjat pokok, ada tengok, ngintai-ngintai mana Muhammad, mana Muhammad. Tak, sabar-sabar Nabi nak sampai. Jadi peristiwa bila Nabi SAW sampai, jadi memang semua seronok lah. Semua offer rumah kami, masuklah rumah saya, masuklah rumah saya. Nak minta Nabi masuk rumah. Mahu tidaknya Nabi datang. Maka di sini satu amalan yang baik kita boleh buat apa dia? Kalau ada orang soleh datang kariah kita, kita jemput datang rumah kita. Syekh, tolong datang rumah saya sekejap ziarah. Saya nak jamu sikit lah. Minta mereka datang rumah kita. Ambil keberkatan. Kalau rajin lagi, layan dia sebagai tamu 3 malam. Bagi dia duduk. Tu kalau rajin lah. Paling kurang kita jemput dia datang, singgah. Dan kalau dia tak ada terkejar-kejar masa, kita minta dia semayang 2 rakaat dalam rumah kita. Sunnah minta tetamu semayang sunat 2 rakaat. Syekh tolong minta semayang sikit hajat 2 rakaat. Dikut-kut lah dia nak semayang apa. Boleh semayang 2 rakaat. Jadi boleh Kemudian para jemaah yang saya hormati, bila Nabi masuk ke Bandar Yathrib tu, sahabat ni minta datang ke rumah, minta ke rumah. Ada yang nak tarik tali unta Nabi. Maka Nabi kata, minta lepaskan. Di mana dia berhenti, di situlah aku akan masuk. Maka unta tu berjalan, berhenti di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Itulah rumah pertama yang Nabi masuk di Madinah. Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, Nabi masuk rumah dia tu. Masa itu masjid tak ada lagi. Itu peristiwa 12 Rabiul Awal. 12 Rabiul Awal betul-betul Nabi masuk ke bandar Madinah. Masa itu tak ada Madinah lagi lah, tapi saya sebut juga Madinah. Kemudian para jemaah yang saya hormati, dalam sirah tu juga ada pengajaran-pengajaran yang besar juga. Antaranya ada satu orang lelaki yang namanya Suraqah bin Malik bin Ju'shum. Dia ni belum jadi sahabat lagi masa tu, dia kafir. Dia memang daripada Mekah datang cari Nabi. Dan dia tahu Nabi tak ikut jalan biasa pergi Madinah, ikut jalan lain. Jadi dia dah tahu Nabi lalu jalan tu, dia kejar naik kuda. Maka dalam jarak yang dekat dia nampak Nabi SAW. Memang dah nampak dah dekat. Tiba-tiba takdir Allah, kaki kuda dia jatuh. Dia pun jatuh sekali. Ada riwayat kata dia jatuh 3 kali. Jadi oleh itu, bila dia terlepas daripada jatuh tadi, dia minta Nabi, ya Muhammad, tolong lepaskan aku. Mintalah, janganlah jadi macam ni. Minta Allah lepaskan.
Maka Nabi doa, lepas. Dan Nabi, dia berjanji dengan Nabi, wahai Nabi, aku takkan lagi kejar kau. Suraqah bin Malik bin Yushum kata, aku takkan kejar lagi. Jadi dia pun beritahu kenapa dia kejar. Sebab di Mekah telah buat tawaran, siapa-siapa sahaja yang dapat tangkap Muhammad, hidup atau mati, maka dia akan dapat 100 ekor unta. 100 ekor unta, bukan sekor. Sekor berapa? Itu saya dah tengok ada senarai harga korban unta. Sekor bermahal. Ni 100 ekor zaman dulu. Tawaran, mau taknya semua. Mesti semua nak. Termasuk Suraqah bin Malik. Tapi bila dah jadi begitu, dia berjanji dengan Muhammad, saya takkan kejar lagi. Cukuplah sampai sini. Dan dia pun janji juga, dia takkan beritahu pada siapa-siapa tentang kat mana Nabi Muhammad. Kalaulah Suraqah tu jahat, mesti dia balik, dia beritahu orang. Tapi sebab Suraqah tu jujur orangnya, tak pecah amanah, terus apa yang dia beritahu, dia cakap, dia buat betul. Dan bila dia beritahu begitu, maka Nabi beritahu dia, wahai Suraqah, satu hari nanti engkau akan dipakaikan dengan gelang milik Kisra, Raja Kisra, Raja Parsi. Raja Parsi beliau akan dipakaikan gelang milik Raja Kisra. Masa tu Suraqah pun belum masuk Islam, tapi dia percaya cakap Nabi SAW tu. Ini sahabat apa yang dengar daripada mulut Nabi, percaya bulat-bulat, mesti benda ni betul berlaku. Maka peristiwa Nabi SAW pun, ni saja nak ringkas cerita Suraqah tu dulu. Nabi pun dah wafat, naik Sayyidina Abu Bakar jadi khalifah, tak jatuh lagi kerajaan Kisra. Berapa tahun tu? Kan tak baru tahun hijrah tu. Tahun hijrah, naik Suraqah, lepas tu dia masuk Islam juga. Dia jadi sahabat. Cuma dia lewat sikit masuk Islam. Selepas Nabi tinggal di Madinah 10 tahun, Nabi wafat, belum lagi jatuh kerajaan Kisra. Naik Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar jadi khalifah. Sayyidina Abu Bakar meninggal, wafat. Naik pula Sayyidina Umar. Saya lupa riwayat berapa tahun Sayyidina Abu Bakar jadi khalifah. Tapi kira makan masa jugalah. Masa Sayyidina Umar jadi khalifah, masa tu banyak kerajaan jatuh di bawah Islam. Maka Sayyidina Umar ni, masa dia dapat kalahkan kerajaan Kisra, masuk istana Kisra, ketika itu Sayyidina Umar panggil Suraqah bin Malik bin Yushum ni, wahai Suraqah, mai sini. Lalu dia pun pakaikan gelang tu kepada Suraqah tadi. Maka ketika itu ingat balik sabda Nabi SAW. Bertahun-tahun benda tu diyakini oleh sahabat radhiyallahu anhum. Maka kita pun sama sebenarnya. Nabi, apa yang Nabi beritahu, pasti dan pasti benda tu berlaku. Macam contoh Nabi beritahu akan berlaku salah satu tanda kiamat apa dia? Al-haraju. Al-haraju tu kematian disebabkan dibunuh. Tanda akhir zaman salah satunya kematian yang banyak berlaku disebabkan dibunuh. Pembunuhan. Dan benda tu dah berlaku zaman kita. Berapa banyak kematian hari ini berlaku sebab dibunuh. Bukan sebab sakit kecil manis, bukan. Tapi sebab dibunuh. Dia akan jadi benda tu biasa. Kalau kita tengok kejap-kejap berita, mati dibunuh. Kejap mati dibunuh. Dan benda tu dah berlaku zaman kita. Maknanya kita ni semakin hampir kepada penghujung. Namun begitu kita belum lagi kiamat. Jangan pula kata dah kiamat ke Ustaz? Belum lagi. Selagi kita sembah Allah, semayang macam biasa, belum lagi kiamat. Cuma tanda sudah ada. Jadi balik pada peristiwa tadi. Maka Nabi SAW bila berada di Madinah, Nabi SAW berjaya mempersatukan sahabat, orang Muhajirin dengan orang Ansar, mempersaudarakan mereka. Orang Muhajirin jadi berkeluarga dengan orang Ansar, jadi saudara rapat. Yang paling hebatnya bukan orang Muhajirin tu. Orang Muhajirin ni memang berhijrah, tinggal harta kat Mekah, pergi datang ke Madinah, seles pinggang, tak bawa apa. Tapi orang Madinah ni offer. Kalau buka sirah tu memang kagum. Ada yang ada rumah, bagi rumah. Ada harta, bagi harta. Yang ada isteri lebih, bagi isteri. Berani ke kita? Isteri lebih 2, 3, 4, ceraikan satu, bagi kepada sahabat Muhajirin. Ini amalan sahabat-sahabat Ansar. Memang tak boleh ditandingi. Bahkan orang Ansar juga ada ayat tu, Quran turun mengenai mereka. Sanggup berlaparan satu malam,
kerana nak memberi makan kepada tetamu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kisah yang satu orang lelaki jadi tetamu Nabi. Nabi tanya pada rumah Nabi, ada tak makanan? Tak ada siapa. Nabi kata, isteri Nabi kata tak ada makanan. Lah sekali Nabi tanya pada sahabat, siapa sedia jadikan tetamu aku ni sebagai tetamu dia? Maka bangkit seorang sahabat Ansar, dia kata saya sedia. Dia balik rumah tanya bini dia apa ada. Bini cakap apa? Hanya cukup untuk anak-anak kita sahaja makan. Dia suami sendiri pun tak cukup. Maka dia orang buat perancangan, tak apa, awak tidurkan anak-anak, buat-buatlah macam masak sampai anak tertidur. Malam nanti bila tetamu sampai, awak padamkan pelita. Biar tetamu je makan, kita tak makan. Peristiwa tu Allah kagum, Allah suka, Allah turunkan ayat Quran. Wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka mengutamakan orang lain lebih daripada diri mereka walaupun mereka berhajat. Siapa tu? Itulah orang Ansar. Memang susah kita nak tandingi sifat mereka. Sanggup kelaparan demi melayani orang lain. Kita ni jangankan orang lain kan, kita pun belum tentu nak buat benda tu kat keluarga kita sendiri. Bukan keluarga lain lah, keluarga kita sendiri pun belum tentu kita sanggup korban duit sikit bagi kat keluarga kita sendiri, adik-beradik ke kerabat yang susah. Kadang-kadang susah nak bagi. Ini sahabat bagi pada orang muhajirin yang tak ada kena-mengena, tak ada pertelahan darah pun. Jadi itu cerita ringkas mengenai hijrah Nabi SAW. Kemudian para jemaah yang saya hormati, antara perkara baik juga yang daripada hijrah Nabi ialah Nabi SAW bina masjid lah, iaitu Masjid Madinatul Munawwarah. Masjid Nabi tu kita kena tahu, nama je Madinatul Munawwarah, bandar yang bercahaya-cahaya. Tetapi daripada tahun Nabi pertama hijrah sampailah ke tahun 9 hijrah, tak ada lampu, tak ada pelita. Semayang dalam keadaan gelap gelita. Semayang tak ada lampu. Tetapi walaupun begitu, penuh masjid. Tak ada kurang pun sahabat, tak ada yang tak datang. Yang tak datang siapa? Jawablah sendiri ya. Nabi beritahu dalam hadis, tanda orang munafik zaman Nabi itu ialah mereka tidak hadir salat isyak dan salat subuh. Kenapa Nabi tak hadir tu kenapa? Sebab gelap, tak nampak. Ponteng lah apa lagi. Jadi tu Nabi kata tanda orang munafik zaman dulu, dia tak hadir adalah sembahyang isyak dengan sembahyang subuh sebab gelap gelita. Dalam hadis riwayat Imam Tirmizi, punyalah gelap sampaikan tangan sendiri pun tak nampak. Semayang kita tengok tangan pun tak nampak, apatah lagi orang lain. Tapi Nabi SAW, Allah berikan dia mukjizat, Nabi boleh melihat di belakang. Itu boleh tengok juga. Mukjizat Nabi walaupun semayang depan tapi boleh nampak belakang. Allah bagi nampak. Sebab tu Nabi tahu siapa datang siapa tak datang. Saya tak tahu. Cuma kita berazamlah untuk jaga 5 waktu berjemaah. Sahabat boleh jaga benda ni. Tapi orang munafik 2 waktu je tak datang. 3 waktu lagi datang. Zuhur, asar, maghrib datang. Isyak dengan subuh je lari hilang. Jadi kita ni nak kata macam mana? Bukan kata 3 waktu kadang-kadang faham-fahamlah sendiri ya. Saya bukan nak kiasan, bukan nak menjatuhkan maksud nak menghina siapa, tapi kita kena faham. Hebatnya orang munafik zaman dulu sampai ke sembahyang jamaah tetap jaga. Yang dia tak nak, yang kata dia rasa Nabi tak nampak, yang tu jadi ponteng. Jadi berkat Nabi didik sahabat ni boleh jaga sembahyang jemaah. Bahkan ada sahabat buta pun datang sembahyang jemaah. Ada sahabat buta, bahkan ada sahabat yang tinggal jauh nak datang masjid, minta pindah dekat. Nabi kata, tak boleh, duduklah di mana setiap langkah kamu akan dapat pahala. Jadi cerita sahabat tu, sonok je nak datang masjid. Cuma 9 hijrah baru masuk lampu, masuk pelita, bukan lampu pelita. Yang dia boleh dibawa oleh seorang sahabat namanya Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu. 9 hijrah baru masjid ada lampu, semayang nampak orang. Pelita bukan lampu. Jadi oleh itu para jemaah yang hormati, ini simbolik juga kita boleh faham hijrah Nabi adalah menghidupkan masjid dahulu, mengimarahkan rumah Allah. Kerana bila rumah Allah diimarahkan, automatik karyah tadi akan imarah. Karyah tu akan aman, karyah tu akan hidup dengan sentosa. Tapi kalau rumah Allah ditinggalkan, rumah Allah tu jadi sepi je, orang pun tak nak datang, maka yakinlah suasana di kampung itu adalah haru biru, tak aman damai.
Resah, risah. Orang semua sebut tak kena. Orang ni tak ngam, orang ni bergaduh dengan orang ni. Puncanya, rumah Allah ditinggalkan. Para jemaah yang saya hormati, itu salah satu makna hijrah lah. Hijrah Nabi tinggal Mekah ke Madinah. Dan Nabi ada beritahu dalam sebuah hadis, la hijrata ba'dal yaum. Tidak ada lagi ada hijrah selepas hari ini, iaitu hari Fatah Mekah. Fatah Mekah berlaku bulan Ramadan, tahun 8 Hijrah. Nabi bersabda, lepas sahabat pergi ke Fatah Mekah, Nabi kata tak ada lagi hijrah lepas hari ini. Apa maksud hari itu? Ialah tidak lagi ada hijrah daripada Mekah ke Madinah. Tak ada lagi dah hijrah ke Mekah ke Madinah. Tapi hijrah lain ada, iaitu hijrah apa? Hijrah daripada kalau kita tinggal satu tempat tu tak boleh nak amalkan agama, tak boleh nak amal perintah Allah, solat susah, tinggalkan pergi tempat yang boleh amal. Contoh, tinggal satu negara, negara itu kita dihalang untuk buat baik, dia halang untuk semayang, maka tinggalkan negara tu, apa duduk lagi? Contoh. Jadi hijrah macam tu masih ada lagi. Contoh lagi, satu orang bekerja di satu tempat, kerja dia tu dihalang, tak boleh nak semayang, tak boleh, bukan nak semayang jemaah, semayang pun tak boleh. Takkan lagi nak kerja situ. Maka lebih baik berhijrah tempat kerja, walaupun mungkin gajinya lagi sikit daripada tempat kerja yang lama. Sebab jangan takut, orang jaga solat rezekinya dijamin. Bukan sebab gaji banyak tu rezeki dijamin, tak ada pun. Jaga solat, insya-Allah rezeki ada je, Allah akan bagi cukup. Kemudian para jemaah yang saya hormati, ada satu lagi hijrah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, iaitu hijrah batin. Hijrah batin. Satu tadi tu hijrah zahir daripada Mekah ke Madinah. Hijrah batin ni dalaman kita tu kena hijrah juga. Apa dia? Al-muhajiru man hajara ma nahallahu anhu, kata Nabi. Orang muhajir, orang berhijrah tu apa dia? Orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Jadi dia kalau boleh tinggalkan dosa maksiat, maka dia adalah muhajir juga, orang berhijrah. Tu dipanggil dalaman, naluri. Naluri kita, dalaman kita yang tak nampak. Allah je yang tahu macam mana diri kita. Orang tak nampak, sebelah-sebelah semayang pun orang tak tahu siapa kita. Orang tak tahu kita punya latar belakang macam mana. Orang tak tahu apa dalaman kita. Tapi Allah tahu. Maka sebab tu Nabi kata hijrah ni juga zaman kita masih ada, tinggalkan dosa dan maksiat. Sebab tu penting berdoa, ya Allah berilah taufik kita tinggalkan dosa. Tak ada jaminan kita boleh selamat daripada buat dosa. Sebab kalau kita lihat apa yang berlaku sekarang ni, lebih banyak ke arah membuat dosa. Lihatlah negara kita sendiri, tak payah lihat negara orang lain. Kecenderungan untuk berbuat dosa tu begitu mudah. Di mana-mana saja boleh berbuat dosa. Bahkan berbuat dosa tu begitu mudah hatta dalam rumah kita sendiri. Tak perlu nak pergi ke sampai pub ke, perlu ke tempat-tempat maksiat ke, disko ke, tak payah. Dalam rumah kita pun boleh jadi tempat maksiat. Maka oleh itu tidak ada jaminan zaman sekarang, tak ada jaminan boleh selamat. Cuma yang tempat yang boleh menjaga diri kita dah rumah Allah sahaja ini. Namun apakan daya, ada juga rumah Allah yang berlaku juga maksiat. Sebab tu penting handphone tu, salah satu handphone lah. Kalau boleh kita silent masuk masjid. Silentkan dia. Kadang-kadang ada orang pasang muzik kan, handphone ni ada lagu. Tak apalah, pulanglah dia punya handphone. Kita tak boleh nak marah, handphone lagu dia. Cuma masalahnya bila bawa masuk dalam masjid, satu perkara yang kita perlu tahu, ni rumah Allah. Bila rumah Allah, dia ada tata cara, ada adab dia yang kita kena jaga. Antara adab yang kita kena jaga ialah jangan mengganggu orang lain. Bukan lagu je mengganggu tau. Satu orang yang mengaji Quran, sebelah je ada orang tengah semayang sunat. Orang yang mengaji tu tak boleh tinggikan suara sehingga mengganggu orang yang semayang tadi. Tak boleh. Itu mengaji Quran. Berzikir ke misalnya, orang berzikir, dia nak zikir kuat, sebelah ada orang mengaji. Tak boleh. Dia kena rendahkan suara biar orang sebab Quran lagi tinggi daripada berzikir. Tapi bila bandingkan solat, solat lagi tinggi, maka Quran kena slow, perlahankan suara. Itu dari segi amalan yang baik. Apatah lagi tiba-tiba handphone bunyi lagu kan, lagu Hindustan pula tu. Dah lah lagu pelik-pelik kan. Tengah semayang, tu yang kacau tu. Kalau kacau tu kadang-kadang memang akan jadi gangguan. Nak baca tu satu, kita imam pun mungkin tak tahulah, dia cuba kawal lah fikiran dia, jangan lupa bacaan dia. Kita yang dengar sebelah tu semayang tak dengar. Tak tahulah tuan-tuan haji boleh kawal tak? Dengar lagu tu unyu-unyu bunyi pasang kan. Apa kita nak buat tu? Sepatutnya tuan punya badan, kalau handphone tu dekat diri dia, boleh tutup dia boleh tutup. Cuma jaga perbuatan jangan sampai terbatal pergerakan. Terus tangan dia pergilah seluk poket dia ke,
Dia bukanlah terus ambil handphone tu pergi tekan ke, tak payahlah. Pergi tangan seluk, mana cari button, tekan. Tu cara dia, kita nak mengelak daripada mengganggu orang lain. Saya dah beritahu tadi, baca Quran pun salah kalau ada orang lain solat. Jadi oleh itu, bab-bab perkara begini, moga-moga kita tinggalkanlah. Kita tinggalkan, jadilah hamba Allah yang lebih baik. Maka batin kita perlu berhijrah, tinggalkan dosa-dosa yang mana kita pernah buat. Para jemaah yang saya hormati, ada lagi satu makna hijrah. Yang hijrah ini jangan kita buat. Tadi hijrah yang kita kena buat, batin kena bersih. Jangan lagi buat perkara yang dilarang oleh Allah. Dan berazamlah tahun baru ni tak ada lagi kita buat dosa maksiat. Azamlah, azam. Kalau kita, maksiat ni jangan kita faham buat dosa besar. Lidah kita pun boleh maksiat, cakap benda bukan-bukan, telinga dengan maksiat, dengar benda bukan-bukan, kaki, tangan, semua tu boleh jadi berlaku maksiat. Maka kita minta lindung semua anggota kita. Tapi ada satu perbuatan tak boleh kita buat. Iaitu sebagaimana Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yahillu li muslimin ay yahjura akhahu fawqa salasi layalin yaltaqiyani fa yurda hadha wa yurda hadha wa khairuhum alladhi yabda'u bis salam." Azan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak halal bagi seseorang Islam dia meninggalkan saudara Islam yang lain lebih daripada 3 hari. Maksudnya dia tak cakap langsung. Nabi kata bila mereka bertemu, yang seorang ni paling sini, yang seorang ni paling sini. Azan dulu. Saya sambung lepas azan sikit. Saya sambung sikit lagi sebelum kita iqamat. Hadis tadi saya dah baca tadi. Yang ni hijrah jangan kita buat. Saya ulang balik, hijrah ni dilarang sama sekali. Kalau hijrah batin tadi, tinggalkan dosa, yang tu wajib, bukan sunat lagi buat. Wajib kita tinggalkan. Tinggalkan dosa dan maksiat. Moga-moga Allah beri taufik kita jauh daripada buat dosa pada tahun baru ni, insya-Allah. Jadi hijrah yang saya nak masukkan yang tak boleh dibuat adalah hijrah yang bermaksud meninggalkan orang, tak mahu bersembang, tak nak bertemu, tak nak bercakap, tak nak buat baik. Yang tu dilarang. Itu pun nak hijrah juga. Jadi dalam hadis yang saya baca tadi, Nabi beritahu tak halal bagi satu orang Islam yang meninggalkan saudaranya. Dalam hadis guna ayah jura, meninggalkan saudaranya yang Islam lebih daripada 3 malam. 3 malam dan ke atas maksudnya. Bertemu mereka berdua, lalu seorang paling ke sini, seorang paling ke sini. Yang ni dia tak boleh tu. Harap-haraplah kita tak ada lagi macam ni. Antara doa yang saya baca doa tadi kan petang tadi, sebelum masuk maghrib. Apa dia dengar lah doa erat satu rahim sama kita. Ini memang niat saya azam sungguh-sungguh. Saya nak jemaah kita, karya kita ni semua berbaik. Semua senyum, senang, bersapa, tak ada masalah, tak ada dendam kesumat, tak ada benci-membenci. Walaupun kita musim politik macam ni kan, musim nak mengundi, jangan ada perasaan dendam sama-sama kita. Politik tu politik lah. Tapi jangan kerana politik kita membenci antara satu sama lain. Kita semua orang Islam. Al-mu'minu lil-mu'mini kal-bunyan. Orang beriman sama dengan orang beriman lain seperti bangunan. Yashuddu ba'duhu ba'dhan. Satu orang tu menguatkan yang lain. Kita ni semuanya perlu memerlukan. Tak boleh hidup bersendirian, tak boleh. Kita kena bersama, hidup bersama. Kalau duduk seorang-seorang macam saya kata tadi lah, segala akan datang. Jadi untuk kita tu, kita kena sama-sama kita berbaik. Nabi larang jangan lebih 3 hari. Dan Nabi beritahu lagi, wa khairuhum alladhi yabda'u bis salam. Orang yang terbaik antara dua yang sedang bertelagah tadi, bergaduh tadi, ialah mereka yang mula dulu beri salam. Maknanya dia rasa bersalah, dia nak buat baik, maka dia jumpa orang tadi, dia pun beritahu, saya nak berbaik dengan Tuan. Saya nak baik semula. Maka dia pun bagi salam. Assalamualaikum. Cara nak baik mula tu adalah dengan beri salam lah. Tak bagi salam tak jalan juga. Mula dengan salam. Sebab salam juga, kalimah salam, salam sejahtera. Mudah-mudahan lembut hati orang tadi. Jadilah berbaik semula. Cuma kadang-kadang mungkin ada orang tu buat salah dengan dia, teringat lagi kesalahan dia tu, yang tu normal. Walaupun kita dah bermaafan, walaupun kita dah sebut aku maafkan, cuma teringat kesalahan orang tu normal. Jangan pula kita kata, habis tu tak maafkan lagi. Tidak. Kalau kita dah memang sebut maaf, aku dah maafkan kau, maka insya-Allah maaflah ya. Tapi dengan daripada hatilah, bukan lebih kurang. Itu betul cakap maafkan. Cuma kalau teringat salah dia, itu bukan perkara pelik. Sebab Nabi pernah perintah kepada seorang sahabat yang telah membunuh pakcik Nabi, Hamzah radhiyallahu anhu, iaitu nama lelaki siapa dia? Wahsy.
Wahsy ni ditempah oleh Hindun. Hindun ni pun masuk Islam juga tau. Hindun yang mama hati Sayyidina Hamzah tu, dia pun masuk Islam. Dia dengan suami dia masuk Islam. Yang ditempah tu Wahsy, baling lembing daripada jauh. Jadi Nabi beritahu pada Wahsy, jangan kau ada depan aku je. Maksudnya duduklah belakang-belakang sikit, jangan bagi Nabi nampak. Sebab bila tengok Wahsy, Nabi akan teringat Hamzah. Nabi akan teringat pakcik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari sini kita boleh faham, memang normal kita akan teringat balik kesalahan orang pada kita. Tapi bukan makna kita benci dia, bukan kita halau dia, bukan kita tak nak baik dengan dia. Itu bukan. Nabi tetap maafkan Wahsy. Cuma bila tengok Wahsy teringat, sebab tu Nabi kata janganlah kau duduk depan aku. Terkenang. Jadi terkenang normal. Tapi yang tak betulnya, dia tak nak bermaafan langsung. Ataupun orang tu datang minta maaf, tapi dia tak nak maaf. Hatta dia berani cakap apa? Aku akan tuntut ke akhirat. Ini tak betul. Aku takkan maafkan kau sampai bila-bila. Aku akan tuntut. Ni sebenarnya perkataan tak betul. Macam mana kita boleh berani tak nak maafkan orang lain, sedangkan kita mengharap kemaafan Allah? Allah akan memberi maaf kalau kita memaafkan. Jadi macam mana Allah nak maafkan kita? Kita pun kerah kepala. Maka oleh itu, jadilah insan yang memaafkan orang lain. Moga-moga kesalahan orang lain tu menjadi gantian pahala buat kita. Moga-moga begitulah insya-Allah. Dan Nabi, walaupun Nabi beritahu, ada satu hadis yang sangat berat juga hadis ni. Nabi beritahu riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Imam Abu Daud. La yahillu li muslimin ay yahjura akhahu fawqa salasin. Man hajara fawqa salasin famata dakhala an-nar. Kata Nabi, tidak halal bagi satu orang Islam tinggalkan saudaranya Islam yang lain lebih daripada 3 hari. Siapa yang tinggalkan saudara Islam yang lain lebih daripada 3 hari lalu dia mati, maka dia akan masuk api neraka. Jangan anggap benda tak baik, kita tak mesra dengan orang tu, tak baik dengan orang ni, tak ada apa, lantaklah. Jangan. Kata Nabi, mati je masuk neraka. Na'udzubillah, na'udzubillah. Minta lindung dengan Allah. Maka oleh itu, cubalah kita berdamai sesama kita. Dan Nabi, walaupun Nabi beritahu hadis ni ancaman buat orang yang tak nak bertegur siapa, Nabi ajar juga macam mana nak berbaik. Macam saya kata tadi, yang pertama tadi bagi salam lah. Yang kedua ada hadis yang lain daripada Sayyidina Atha bin Abdullah Al-Khurasani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tasafahu yadhhabul ghallu. Hendaklah kamu saling berjabat tangan bila jumpa tu. Sebab tu kita bersalaman, kita sebut bersalaman. Bahasa betulnya berjabat tangan. Tangan kita bersalam dengan saudara kita yang lain tu, Nabi kata akan hilang dendam. Yadhhabul ghallu, hilang dendam. Jadi mula dengan salam, kemudian pegang tangan. Moga-moga kita dengan dia tu tak ada dendam. Boleh kan? Tapi sambil salam tu, janganlah tak senyum. Senyumlah. Benda tak perlu bayar, senyum. Maka senyumlah. Bila bersalam, kita senyum. Jangan muka masam, jangan muka marah, jangan tak tengok muka dia. Ada orang salam tapi tak tengok muka. Ini pun tak betul. Kemudian para jemaah yang saya hormati, Nabi kata lagi, watahadau tahabbu tazhabu syahna'u. Hadis riwayat Imam Malik dan kitab Muwatta. Nabi kata yang terakhir, Nabi kata berilah hadiah. Berilah hadiah, kamu akan berkasih sayang dan akan hilang dendam. Akan hilang permusuhan. Dah ada kaedah, Nabi dah ajar dah. Pertama jumpa bagi salam, berjabat tangan. Yang kedua, sekali-sekala bagilah hadiah. Orang yang kita ada masalah dia tu, hulur hadiah. Moga-moga kita pun sayang dia, dia pun sayang kita. Kemudian tak ada lagi dendam antara satu sama lain. Wallahu a'lam. Jadi moga-mogalah tahun baru ini lebih baik daripada tahun yang sebelumnya. Maka amalkanlah apa yang saya sampaikan, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' min qalbin la takhsha' min nafsin la tashba' min da'watin la yustajabu laha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.